Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mariana di sini. Okay, untuk hari ini cikgu dah sediakan satu video untuk berkaitan dengan tajuk pertama dalam silibus matematik tambahan tingkatan 5. Okay, iaitu sukatan membulat. Okay, untuk video kali ini cikgu akan pecah-pecahkan supaya saiznya tak terlalu besar untuk kamu download untuk buat ulang kaji dan pembelajaran di rumah. Okey. Sukatan membulat. Dalam sukatan membulat, apa yang kita akan pelajari adalah yang pertama mencari radian. Okey, macam mana kita nak tukarkan radian? Apa itu radian? Nanti cikgu terangkan. Okey, mencari panjang lengkuk suatu bulatan. Yang ini sebenarnya kamu sudah pelajari dalam matematik. Okey, iaitu bulatan kan. Okey, tapi formula yang diberikan di sini berbeza dengan apa yang kamu pelajari dalam matematik sebelum ni. Okey, so kita ada tajuk ketiga, luas sektor bulatan dan aplikasi. Sukatan membulat, salah eja kat sini sorry. Aplikasi sukatan membulat. Okey, kita pergi dahulu kepada topik pertama iaitu membuat perkaitan antara ukuran sudut dalam radian dengan darjah. Okey, kalau dalam matematik, dalam tajuk bulatan, awak sudah belajar mengenai formula-formula, contohnya nak cari lilitan bulatan. Okey, bulatan-bulatan, nak cari sektor, panjang sektor, sudut dan seterusnya. Okey, contoh kita formula yang biasa awak akan jumpa dalam mencari lilitan bulatan adalah 2 pi j. Okey, 2 pi j kan. Jadi ini yang kita pelajari dalam matematik. Tapi dalam matematik tambahan, kita gunakan ukuran sudutnya dalam radian, bukan dalam darjah. Okey, dalam darjah mungkin diberi tapi most of the time kamu kena gunakan radian. Okey? Jadi macam mana nak tukarkan daripada darjah ke radian? Okey, sebelum tu kamu kena fahamkan dahulu apa itu konsep radian. Okey, satu radian ialah ukuran sudut yang tercangkum di pusat sebuah bulatan oleh lengkung yang sama panjang dengan jejari bulatan tersebut. Okey, ini nilai di sini 1 radian bila jejari dan panjang lengkung yang mencakupi sudut tersebut nilainya sama. Okey? Okey, apa itu radian? Kalau kita bandingkan dengan sudut dalam bulatan, sebenarnya radian adalah unit. Contohnya kalau sudut kita ada 180 darjah. So darjah ini unit. Okey, ini pun unit. Okey? Tapi bagi radian, nilai yang biasa kamu pernah dengar adalah nilai pi ni. Nilai pi, kalau pi kita tengok 3.142 nilai dia kan. Itu adalah 3.142 radian. Okey, bersamaan dengan 180 darjah. Yang ini konsep paling asas yang kamu perlu tahu dalam bab sukatan membulat ini, iaitu pi radian bersamaan dengan 180 darjah. So, cikgu highlightkan kat sini, yang ini kamu kena hafal. Okey, ini kena hafal, iaitu pi radian bersamaan dengan 180 darjah. Jadi, kalau 360 darjah, berapa nilai pi dia? 2 pi radian. Okey, maksud satu bulatan lengkap tu sudutnya adalah 360 darjah atau 2 pi. Boleh? Separuh bulatan, okey, itu 180 kat sini kan. Ini sebenarnya pi. Okey, pi radian. So nilai pi yang kita biasa gunakan dalam matematik tambahan adalah 3.142. Okey. So 1 radian, nak cari nilai radian, 1 radian, macam biasalah kita ambil ni. Untuk cari 1 radian kita ambil persamaan ini. Itu sebab cikgu suruh hafal sikit yang ini. Okey, untuk cari 1 radian bermaksud pi sama dengan 180 darjah. Okey, kamu nak cari 1 radian bermaksud pi ni kena bahagikan dengan pi baru dapat 1, betul tak?
So, sebelah kiri kamu bahagi dengan pi, sebelah kanan pun kena letakkan pi. So, ini akan jadi 1 radian. Ini akan bentuk 1 sama dengan 180 darjah per pi. Itu adalah 1 radian. Okey. Dan untuk cari 1 darjah pun sama, kamu ambil daripada persamaan yang awak kena hafal, cikgu suruh hafal ni. Iaitu pi sama dengan 180 darjah. Okey, nak cari 1 darjah bermaksud macam mana? Darjah dengan darjah lah. So, awak kena bahagikan ini dengan 180, bahagi 180, ini nilainya 1, betul? Sebelah kanan kita letak 180, sebelah kiri pun kena letak 180 darjah. Jadi, ini nilainya 1 darjah, betul? So, 1 darjah bersamaan dengan pi per 180 darjah. Okey? Bahagian ini penting bila kamu perlu tukarkan ia kepada unit yang dikehendaki dalam soalan. Okey, jadi kena tahu macam mana nak tukar. Okey, contoh yang pertama kat sini, tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Okey, tukarkan sudut berikut kepada darjah, gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, dia dah bagi tahu dah pi guna yang ini. Jangan kamu guna 22/7. Ini biasa dalam matematik kita guna yang ini. Tapi dalam Add-Maths biasanya kita akan guna yang perpuluhan ni. Okey. So, nak cari nilai darjah Jadi, okey, mulakan dengan pi sama dengan 180 darjah. Okey, kita hafal. Yang ini kita hafal dulu, betul? Sekarang kita nak cari dalam bentuk darjah. Jadi, 2/5 pi sama dengan, okey, sebab ini pi mestilah kat sini. Okey, pi darab kat bawah mesti pi juga. Kenapa pi dengan pi? Sebab kita boleh potong. Okey, kita ambil soalan dia. Okey, letakkan dalam persamaan yang tadi. Yang ini. Okey, nak pilih yang mana? Darabkan 180 per pi ke ataupun pi per 180 untuk tukar nilai dia? Okey, kita pilih yang mana? Okey, cikgu nak kamu fahamkan yang ini. Nak hafal yang ini susah. Okey, kita fahamkan konsep dia. Kita nak tukar kepada darjah, jadi pi ni mesti kita nak hapuskan dia. So, kita kena letaklah. Kalau soalan dia diberi pi, kita letak pi kat bawah. Jadi kat atas ni mestilah 180 darjah. Okey, jadi pi dengan pi dah boleh potong. Yang tinggal darjah saja. So, ini cara mudah untuk kamu fahamlah. Okey, kalau nak hafal ini tak ada masalah. Maksudnya kalau kita nak cari dalam bentuk darjah, kita gunakan yang pertama. Kalau daripada darjah nak tukar pada radian, kita tu guna yang kedua. Boleh? Okey. So, sekarang kalau kamu tak nak hafal, nak fahamkan, okey, ingat konsep ini. So, darabkan macam biasa. Okey, 2/5 darab 180. So, akhirnya awak dapat 72 darjah. Okey. Okey, itu yang pertama. B 2.25 radian. Okey, sama juga dengan ini radian Radian kan? Okey, kalau 2.25 radian ini dalam bentuk pi pun dalam bentuk radian, jadi pi mesti kat bawah. Okey. So, ini akan jadi 180 darjah. Ini radian, dah boleh tukarlah, dah boleh potong. Kan? Betul tak? Unit dia tu. Okey, tapi ingat pi ni tak boleh potong sebab dia punya pi radian. Unit kita boleh potong. Okey, so pi kat sini kita tukar kepada darab 180 darjah per 3.142. Okey. Okey, so permudahkan dapatkan guna kalkulator, awak akan dapat 128 darjah 54 minit. Okey. Kalau kamu letakkan dalam bentuk perpuluhan, pastikan 2 tempat perpuluhan di belakang untuk darjah. Okey, untuk darjah saja boleh 2 tempat perpuluhan. Okey, seterusnya soal contoh. Ini contoh berapa tadi? Ini contoh 1, ini contoh 1 juga. Okey. Ini penyelesaian dia. Okey, ini penyelesaian dia. Boleh tengok dalam buku teks awak ada sebenarnya. Okey, untuk contoh kedua, tukarkan 40 darjah dan 150 kepada radian.
Okey, kalau awak tengok formula ini nak tukar pada radian, gunakan pi per 180. Tapi lama-lama awak tak akan hafal benda tu. Jadi boleh kamu fahamkan konsep dia. Contoh, okey, yang pertama tukarkan 40 nak tukarkan 40 darjah kepada radian. Okey, tulis 40 darjah. Sekarang darjah mesti potong dengan darjah. Maksudnya kat bawah ni mestilah yang ada darjah juga. So kita boleh hapuskan unit dia. Okey, di atas ni ada apa? Pi. Jadi bentuk ini yang kamu kena keluarkan dahulu. Okey. So permudahkan. Okey, contohnya permudahkan awak akan dapat okey, ini kosong. Okey, dapat ini 2, ini 9. Okey, permudahkan macam kecil macam biasa. Awak akan dapat 2/9 pi. Okey. Ataupun kamu boleh tukarkan juga dalam bentuk 3.142 lah. Tapi biasanya boleh tinggalkan dalam bentuk pi pun boleh. Okey, sebab dia kata dalam soalan dia dalam sebutan pi. Jadi tak perlulah tukar daripada bentuk pi. Okey, kalau soalan dia tak bagi tahu dalam bentuk pi, maksudnya dalam bentuk radian saja, kepada radian saja kamu kena cari nilai pi ni, gantikan nilai pi. Okey, sekarang soalan dia kata dalam sebutan pi, kena ikut soalan. Kalau kamu tukar pada pi ni 3.142, maksudnya soalan kamu, jawapan kamu akan jadi salah. Okey, so cikgu tak tunjukkan yang ini. Sama saja konsep dia, yang lain pun sama. Awak boleh cuba sendiri, boleh? Okey, ini jawapan dia. Boleh tengok satu demi satu. Nak mudah ingat, kamu kena cuba. Kalau kamu tengok saja, memang tak boleh ingat. Okey, so kena cuba satu demi satu. Boleh? Okey, so soalan yang kedua, cikgu tinggalkan untuk kamu cuba. Okey, soalan formatif 1.1 ini cikgu nak awak buat dalam buku latihan. Buku latihan kita gunakan adalah buku latihan yang panjang tu. Okey, macam soal buku latihan sains tu, yang tu. Yang panjang kulit warna coklat. So tu latihan 1.1 muka surat 4 buku teks kena buat. Okey, nanti cikgu akan bagi dalam grup. Snapkan latihan ini dan awak boleh salin dan tuliskan dalam buku. Tak perlu print. Okey, yang kedua adalah kita akan masuk kepada lengkuk jejari. Okey, tapi cikgu akan masuk dalam video yang seterusnya. Jadi video pertama ini hanya untuk penerangan mengenai radian saja. Kita akan jumpa untuk penerangan lengkuk menentukan panjang lengkuk dalam video seterusnya. Okey, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.